الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير عليك يسير. رب تمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dimuliakan saudara Fisik Majlis Al-Zaki, Ustaz-Ustaz, Saudara-saudara, dan saudara alim ulama serta kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan juga dikasihi Allah sekalian. Jadi kita hari ini insya-Allah pada tak silap saya berada pada muka surat 56 kita Rumi. Ya. Baik. Jadi sepanjang daripada awal tadi kita baca surah Waqiah, kita baca Hizb Nawawi, dan pada saya semua itu adalah untuk dia lebih kepada dalam bentuk zikir, yang mana fungsi zikir adalah mengasah hati kita untuk kita sikit demi sikit supaya hati kita tajam dekat dengan Allah. Itu fungsi zikir sebenarnya. Dan orang yang berzikir, kalaulah dalam masa yang ringkas pun, kalau diberi perhatian yang sepenuhnya kepada zikirnya, mulutnya sebut, hatinya ikut, keluar pada hati, dikeluarkan pada mulut, apa yang diucapkan itu, maka itu adalah lebih baik daripada zikir setengah jam yang tak tahu apa. Maksud saya, apabila kita berzikir kepada Allah, untuk mula belajar berzikir atau dah lama berzikir, maka zikir-zikir yang kita baca, yang kita sebut itu, jangan dia biar terbang melayang begitu saja tanpa ada apa terkesan pada hati kita. Itu maksudnya. Maksudnya kalau kita sebut di awal tadi, Astaghfirullahalazim, daripada mana ni? Daripada hati kecil kita yang kita minta ampun dengan Allah, sungguh-sungguh jauh di lubuk hati kita minta ampun dengan Allah supaya diampunkan dosa kita. Sebab tu perkara yang kita nak berhubung dengan Allah, untuk baiki hubungan kita dengan Allah SWT, kita tidak boleh berada dalam keadaan yang sambil lewat. Kita kena serius. Kena serius. Kalau siapa membina hubungan dengan Allah dengan sambil lewat, lambat. Maksud kita nak masuk latihan. Contoh macam ni lah kan, tengah-tengah gelak waktu nak bilang Allah Akbar, tak niat tu kadang-kadang kita hanya pada zahirnya saja kita sembahyang, tapi untuk masuk ke dalam hati dengan sahaja tu sembahyang turun saja tu sembahyang subuh, sembahyang asar kerana Allah Ta'ala dia lambat mai. Kadang-kadang kat dalam rumah baru dia mai, terasa kita sembahyang. Sebab itulah digalakkan kita, kalau dalam sebuah hadis sahih yang menyebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kan, seorang lelaki yang tu adalah 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah di padang mahsyar, di akhirat esok.
Di antara yang boleh kita ambil pengajaran daripada sebahagian daripada keratan hadis itu, Nabi SAW menyebut apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kan? Seorang lelaki yang hatinya bergantung kat masjid. Mana ada hati gantung kat masjid? Tak ada. Tapi maknanya sekarang ni dia pergi masjid, sebelum keluar dia dah pasang azam, aku nak main lagi masjid. Sama ada masjid ni atau masjid lain untuk menegakkan solat jamaah. Bukan kata kalau ibu tak dapat juga nak abang pergi macam mana. Dan bila dia pergi masjid pula, dia tunggu untuk masuk waktu. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada apa? Kepada orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, walau di mana-mana saja dia duduk. Dan duduk menunggu masuk waktu bukan duduk saja, bukan tidak saja, diisi dengan istighfar, diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, supaya apa lagi? Bila hampir dah qamat, orang makin berdiri itu, hati dia orang tetap bersedia dah untuk menerima takbir Allahu Akbar. Masuk terus Allah seronoknya sekalian pada ketika itu. Kan? Tapi itu orang kata fungsi zikir apa? Untuk mengasah, menajamkan bagaimana orang nak sembilan lembu, nak sembilan ayam, kalau bisa tumpui, menjerit ayam tu. Pun tumpui kan, tak tumpui dia menjerit juga. Kan? Maknanya sekarang ni bagi kita, perumpamaan itu menajamkan kita punya hati kita supaya apa? Bila kita sebut Allah, itulah yang datang pada hati kecil kita. Baik. Doa dan kelebihannya. Doa adalah menuntut sesuatu daripada Allah. Menuntut sesuatu daripada Allah Ta'ala dengan cara merendahkan diri. Saya baca had ni ulang banyak kali. Adakah sesuai kita menggunakan kata menuntut? Apa beza menuntut dengan meminta? Ada beza tak? Tuntut dengan minta ada beza tak? Kan? Mungkinlah dari segi bahasa Malaysia ni, mungkin dari segi bahasa Malaysia menuntut hak. Kan? Menuntut hak lah. Okey, kalau minta bukan hak. Maknanya menuntut tu lagi. Menuntut terlalu kuat. Maksudnya sekarang ni, jika kita nak andaikan dia sebagai kita minta hak kita dengan Allah, apa hak kita dengan Allah? Ada tak hak kita dengan Allah? Tak ada apa. Mereka semuanya hak Allah. Tapi oleh kerana disebut di sini dalam bentuk menuntut, sengaja saya huraikan kalimat menuntut tu supaya apa? Kita merasa Allah Ta'ala tidak terpaksa bagi, sebab kita tidak ada hak dengan Allah. Melainkan kita kena ingat bahasanya Allah tidak akan mengazab seorang hamba itu melainkan dia buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta. Okey, baik. Jadi doa adalah menuntut sesuatu daripada Allah Ta'ala dengan cara merendahkan diri. Jadi kalau berdasarkan kepada ayat yang pertama ini, kita tengok bahasanya syarat-syarat nak minta kepada Allah, kan? Di antaranya lah, kalau nak susun saya cerita dalam bentuk susun. Apa dia? Mesti kita merendah diri, menghina diri di depan Allah. Sebab itulah kalau apa yang berlaku kepada Nabi Ayub AS, Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS ketika mana ditelan oleh ikan Nun, dia masuk dalam perut ikan Nun, Allah Ta'ala ajarkan Nabi Yunus AS dengan menyatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seorang Nabi mengaku, aku telah melakukan kezaliman ke atas diriku. Dosa ada tak Nabi ni? Tak ada. Itu tanda Allah dirinya Nabi SAW. Kalaulah Nabi Allah Ta'ala ajar supaya macam tu, alangkah kita yang banyak dosa tak berhenti buat dosa, sengaja atau tak sengaja. Ya. Sejauh mana kita menerima diri dengan Allah? Adakah kita angkat tangan, ya Allah, muafkan rezeki aku ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Macam itu kan kita doa? Dia tak akan datang dalam bentuk macam itu. Orang merendah diri, orang merendah diri dia akan mukadimah, ya Allah, hamba-Mu yang kerdil ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, hamba-Mu yang serba kekurangan ini ya Allah,
Yang tu baru Allah Ta'ala nak tengok. Kan? Hak doa pertama tadi bukan tak betul. Tapi orang kata Allah Ta'ala maha memahami apa yang ada kat hamba dia. Kan? Sebab tu walaupun kita kata aku ni serba fakir Allah, fakir di sisi Allah, aku ni hina di sisi Allah, tak apa, kita hina di sisi Allah, kita hina di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Tapi kalau kita hina di sisi manusia, habis ya. Leceh sangat. Sebab itulah orang kata bila kita merendah diri dengan Allah, ya Allah, dengan serba kekurangan ni, ya Allah, kau sempurnakanlah hidup kami, ya Allah. Hamba-Mu yang fakir ini kau berkayakanlah dengan segala yang halal, ya Allah. Itu contohlah. Faham? Gunakan ayat-ayat berbentuk yang macam itu supaya apa? Secara otomatik kita bercakap dalam keadaan sedar. Ada orang ngapai, tapi dia tak sedar apa dia macam kan? Macam orang ngapai doa masalah tu apa tak tahu. Dengan apa yang minta apa doa minta tak tahu. Kan? Tapi kalau kita baca dalam keadaan kita sedar, bahasanya kita akan merasa lebih syahadu, akan lebih khusyuk kita dengan Allah sebab kita minta benda yang kita nak. Mana? Bukan benda macam orang dekat tua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Orang dekat tua bukan daerah kan? Kita sebut ya Allah, ya Allah. Sama aja. Tapi dia tak tahu apa. Macam tu. Jadi seandainya siapa dah ngapai doa masalah, jangan beri Allah ni susah aku ngapai doa panjang-panjang. Dah tak apa. Usahakan sikit cari makna Melayu payah apa kan? Dan ni banyak buku doa ada makna kan? Macam tu. Bukan sia-sia tu, tak sia-sia. Okay, itu yang pertama, merendah diri kita dengan Allah. Yang keduanya, hadir hati. Hadir hati itu macam mana? Apa yang kita minta berserta dengan datangnya hati kita yang minta sebenarnya. Kalau kita angkat tangan, ya Allah, sihatkan tubuh badanku ni, ya Allah. Kalau orang yang minta dengan keadaan hadir hati dengan khusyuk, pada saya ayat mata meleleh keluar tak lelah. InsyaAllah, cubalah buat tengok. Tapi nak main hati lambat. Kecuali kita kena renung, kita kena tafakkur, kita kena zikir, istighfar banyak tu, baru dia boleh naik tu. Tapi ada orang yang hebat, dia angkat tangan tu sebab dah. Biasanya nak cari orang sebab pergi jalan tanah tak? Saya sebab tengok. Tak kira orang jauh kita kalau dekat kita kan. Kalau pergi jalan tanah tu, dia tak pernah jadi tu. Bukannya apa? Kadang-kadang kita ambil kesempatan kita jalan jenazah tu, kita minta keampunan kepada dia, minta keampunan kepada kita, minta keampunan kepada keluarga kita, ibu ayah kita, apa siapa. Kita ni manusia, dalam keadaan kita tidak tersepit dengan Allah, kita rasa senang, kita rasa sihat, kita rasa apa, semua tak ada apa, rasa tegar. Nak tayak susah. Nak apa? Nak rasakan mata kita ni berhadap dengan Allah susah sebab kita rasa kita semua ada. Tapi bila dalam keadaan kita tenang, kita rehat, kita sihat, kita ada semua, tapi kita merasa kita fakir dengan Allah, masa tu kita akan jadi hebat. Pasal apa? Itulah waktu kita akan rasa merendah diri dengan Allah. Itulah waktu kita rasa kita serba kekurangan dengan Allah. Tapi kalau kita rasa kita apa yang kita ada, kenapa kita patut rasa kita fakir? Kenapa kita patut rasa kita miskin? Kenapa kita patut kita berasa berhajat kepada Allah? Kerana kita ambil tahu hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Siapa tak rasa Allah tu rugi. Dia rasa hak dia ni hak aku sihat, aku punya apa semua, aku punya rezeki punya. Aku makan tak ada masalah, aku tidur tak ada masalah, aku sihat betul 70 tak sakit apa. Dia terlupa tu. Main mana semua? Main mana? Kan? Orang macam ni bila dia lupa, itu kita kena ingat. Ingatlah semuanya datang pada Allah, banyak-banyaklah bersyukur. Hak tu larang ni. Kan? Tapi kalau kita tak ingat tu, rugi kita dari sudut apa? Kita tidak mengenal diri kita siapa di sisi Allah. Orang yang dalam peringatan selalu ingat Allah, ingat siapa diri dia di sisi Allah, dia akan merasa dia sentiasa berhajat kepada Allah dan sentiasa minta bergantungan dengan Allah. Ada sahabat kita seorang di Kuantan. Apabila setiap kali musim peperiksaan, dia sembang dengan saya tu, ketika mana dia di tahun 3 dan tahun 4 masa dia Al-Azhar itu. Tiap-tiap hari
dia cuba bangun dekat dalam kelas tu buat sembahyang istikharah. Istikharah ni sembahyang pertama untuk apa? Saya kata tak mentara. Istikharah ni buat apa? Minta betul? Tak tunjuk Quran. Kadang-kadang ada dua benda, ada A yang baik dengan B yang baik juga. Hak mana kita nak ambil lah. Ada nak terima hak ni bagus, hak ni bagus. Ni yang mana minang masuk nak tengok. Okey, baik. Kadang-kadang hak lagi pula aku nak minang hak Aminah ke B. Biar. Saya tak bilang dah makan. Baik. Yang penting sekarang ni, kalau boleh, jangan buat keputusan peribadi ikut akal kita semata-mata dalam kehidupan kita. Sebaiknya lepas kita fikir Aminah yang terbaik, maka kita tawarkan kepada Allah dengan minta Allah Ta'ala tunjuk amanah terbaik. Kadang-kadang akal kita dan perasaan kita dikuasai oleh nafsu. Bila dikuasai oleh nafsu, kadang-kadang kita buat keputusan silap. Kalau tengok cerita kat TV drama tu kan, aku nak tu hak kaya-kaya tu. Supaya apa? Supaya anak boleh senang, aku boleh tumpang. Dia tak tahu perangai, tak tahu apa lagi. Dapat nanti sikit jiwa. Bukan nanti sikit jiwa, dia sikit jiwa. Kaya-kaya pun kedekut. Basih baju, pergi mana-mana tak patah balik lah. Itu contoh je lah. Baik, daripada situ, maka bila dia minta dengan Allah pagi-pagi tu, sebelum subuh tu dia pakai buat sembahyang istikharah. Tak tahu apa yang berlaku pada dia. Yang ni kita cerita banyak orang. Kami di Al-Azhar biasanya 3 jam jawab 5 soalan. 5 soalan ya. Jumlah muka surat 10 slide. Kertas yang dibekalkan 5-10 slide untuk jawab 5 soalan. Bila jawab 5 soalan ni, apa yang berlaku? Selepas dia buat sembahyang istikharah tu, dia tidur balik sah, dia mimpi dapat soalan balik sah. Dia mimpi dapat soalan balik sah. Dia baca 3 soalan tu. Dia baca, dia faham, dia cari mana tajuk dia bakit lepas subuh tu. Masa sebelum mimpi asar, dia cari tajuk tu. Baca dah. Cumanya kita tergambar Allah Ta'ala bagi soalan balik sah. Dia pun study soalan kita tengok tajuk orang tu. Dia tak terdekat Allah Ta'ala tu. Buka kata soalan 3 soalan 1, 2, 3. Hak pertama 1, 2, 3 tu soalan tu dah. Main tanpa minta kat pensyarah, tanpa minta kat mana dah. Main nampak soalan mimpi lepas mesti istikharah. Kita tengok apa Tuhan nak bagi. Salah ke cara tu? Ni apa buat? Tak. Tetapi jika sebaliknya keluar hak perasaan lain, jangan salahkan Allah Ta'ala pula. Faham? Kita meminta dia nak bagi hak mana dia bagi. Jika takdir dia bagi sama, alhamdulillah. Tak bagi sama, sini dia akan minta nombor tu tak? Tengok tak nak nombor dia, tak guna boleh. Tidak lah. Itu jangan buat. Jangan buat besar-besar lah. Baik. Sama lah kata nak menikah, nak minang apa semua. Siapa yang akan buat untuk tunjuk? Bermakna apa? Di samping Allah Ta'ala bagi akal kat kita, bagi Quran kita, so kita benda baik, pilih benda baik apa semua kan. Tapi bila kita akhirnya kita patah balik bergantung dengan Allah, minta juga dengan Allah. Walaupun Allah tak ada bagi, Nabi bagi Quran kan? Supaya apa? Kita ni yang kita ada unsur rendah diri sebagai hamba, dan pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan terbaik. Kadang-kadang kita ambil yang Allah Ta'ala pilih, tiba-tiba ada musibah. Musibah itu bukan musibah nak jadi bala pada tak elok kat dia, tetapi ada satu pengajaran. Dan barangkali macam tu kan? Aku buat sembahyang istikharah tapi dapat benda tak elok. Benda tak elok tu kan? Contoh macam tu kan? Jangan kita cepat bersangka buruk dengan Allah. Itu yang keduanya hati. Yang ketiganya, kalau bolehlah, ni orang kata kalau saya senaraikan buat sekadar lintasan ingatan saja. Kalau boleh, lelehkan air mata sebagai tanda kesungguhan. Bersungguh bisik-bisik minta dalam sungguh. Ya Allah, berilah kejayaan kepada anak-anakku dunia dan akhirat. Ya Allah,
khususnya dalam perasaan ni Allah, SPM, PMA mesti ya Allah bagilah. Ya, minta sungguh-sungguh ya Allah. Tiap-tiap kali sembahyang, 2 tahun lagi nak puasa minta anak tak bagi betul pun tapi kita buat betul. Untuk anak kita, ya Allah bagilah kami hidup bahagia suami isteri ya Allah, nak cucu kami, nak menantu kami ya Allah, minta sungguh-sungguh. Sampai akhir hayat pun tak ada masalah tapi minta sungguh-sungguh. Boleh melihat mata tu lagi baiklah maknanya. Bermakna tanda kesungguhan kita minta. Ya Allah bagilah kami bahagia. Kalau tak bagi apa tak puas. Tak boleh. Dia biar kita letak 100%. Apa Allah Ta'ala nak bagi, kita pulangkan dia. Tapi biasanya bila kita sebut dengan ayat Quran, Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah padaku, serulah padaku, astajib lakum. Ayat bahasa saya akan berkenan kepada kamu. Cuma permintaan kita berkenannya sama ada cepat atau lambat. Okey. Kadang-kadang tak dapat di akhirat. Sebab tu janganlah berputus asa dengan susah hati. Mintalah tanpa putus asa kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana. Dia tahu apa yang sudah pada kita. Minta maaf sebagai contoh. Macam kata orang yang tidak dikurniakan zuriat, minta maaf kalau ada tanya, kan? Salahkah minta doa dikurniakan zuriat? Walaupun dari segi saintifiknya kata kita tidak berpeluang lagi dah, kan? Contohnya tak berpeluang lagi dah untuk mendapat zuriat. Kalau kita tengok sejarah yang berlaku pada manusia, wa mura'ati aqir, isteri aku adalah orang yang mandul, tapi umur 70 tahun dapat anak. Bayang tengok, mustahil lah? Tak mustahil. Kata yang ada pada Allah, sifat harus pada Allah, nak bagi tak bagi itu ada sifat harus pada Allah. Minta tidak salah pada kita, ya tak? Tapi dan kata dia, walaupun saintifik cerita apa semua itu tak apa, itu hanyalah di kita kategori hukum adat yang kata kadang-kadang saintifik ni pun orang kata sebab musabab, tetapi kadang-kadang israf ma'raj Allah tak boleh buat lebih pada sebab dan musabab. Maknanya Allah Ta'ala punya kuasa melebihi sebab dan musabab atas satu lagi yang tak dijangka oleh akal untuk Allah Ta'ala buat, kan? Yang tu yang kita nak pegang. Maksudnya tidak ada satu yang mustahil bagi Allah kecuali perkara yang mustahil bagi Allah. Boleh faham tak? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kecuali perkara yang mustahil bagi Allah. Maka apa perkara yang mustahil bagi Allah? Segala sifat lemah, sifat lawan yang wajib kita ketahui. Itu je. Hak lain tu tak apalah, minta lah. Tidak ada rasa pelik apa-apa. Daripada susah nak jadi senang, pelik kan? Tak pelik, tak mustahil kan? Daripada senang nak jadi susah, pelik kan? Tak susah. Daripada sehat ke sakit, sakit ke sehat. Allah, daripada tak kerti apa boleh faham dia alim, daripada alim dia jadi lupa langsung. Ada tak? Ada. Kadang-kadang kita tengok kan, kita maaf lah, ya, kita maaf. Kadang-kadang tu sampai kita 50 tahun Allah tak nak bagi alim dah macam puas dah, tiba-tiba Allah tak nak bagi dia rehat, nak bakar pencet. Baca-baca kita nak cerita tak erti tu. Pasal apa? Rupanya sudah hilang akal sikit, ingatan sikit, terakir yang menyebabkan tak ada ngajak dah. Baca boleh tapi nak cerita tak boleh dah. Macam tu, kan? Sebab ni benda berlaku dalam masyarakat kita, itu adalah sifat yang ada pada manusia. Ada waktu Allah Ta'ala bagi, ada waktu Allah Ta'ala ambil. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil dalam keadaan kita masih sihat kuat, tapi ingatan kita kurang, kan? Ada waktu Ta'ala ambil satu set. Bila ambil satu set tu habis, kan? Seperti benda yang berlaku kepada sahabat saya pada hari Sabtu lepas, ya? Lepas dia pergi kepada satu majlis, balik rumah, maaf lah, dia sengaja. Lepas pergi balik rumah sengaja, dia balik ke pegang serai, tengah-tengah buat kata susah nampak. Orang yang saya kenal sihat, awal akhir elok. Cuma dia telah abang dia kata, saya memang dah pakai ubat kolesterol. Bila saya dengan dia di sekolah tu seronok. Kawan-kawan dia semua seronok pasal apa? Walaupun dia tu ada jawatan di sekolah, tak ada datang kan. Tapi maknanya dia buat kasar, saya hendak kata 26 persatuan, uniform apa semua ada kat sekolah ni. Buat satu aktiviti setahun. Bukan kata bulan. Aktiviti untuk pangkat
satu buat 26 persatuan, 26 uniform semua kan, jumlah semua, ada 26 aktiviti seronok sekolah, budak-budak seronok. Okey, kita tentang buat dengan tak buat je, tak usah paksa-paksa untuk diri, satu-satu buat satu. Baik, lepas tu file ni buat pelan-pelan, hantar ke saya mesej semua. Apa kerja tuan-tuan buat? Okey, tak apa dah kan. Lepas tu sampai ketika mana dia tengah buat kata berlaku soal nampak berhenti sebelah kata tepi, isterinya bawa bila pergi ke Pulau Bintan, tersangkan sudah 15 minit dan punya berhenti. Dia datang berhenti, orang ayam payah. Dia datangnya berhenti, okey, isterinya kata ustaz ada kata tak kat mana boleh bagi Cepat. bagi akaran. Alhamdulillah, hidup bergerak balik, dia bukan hidup dah, jantung tu kembali baik. Lepas tu berhenti pula, buat lagi. Lepas tu dia mutisat sambung, isteri dia kata pada pandangan doktor tu kiranya tak mampu nak diselamatkan lagi dah kan, sebab dah jantung dia teruk dengan sumbat teruk, mungkin sumbat ke apa tak tahu. Lepas tu dia pun, isteri dia kata doktor tolong, doktor bawa ke taping. Bila taping, orang kata dia masih dalam keadaan koma dan hidup dengan bantuan pernafasan. Pagi Ahad tu selepas ceramah haji, kawan beritahu kata ustaz, kawan kita masuk ICU sekarang koma. Kejut saya, tengok sihat elok jumpa sekolah Jumaat makin elok, mereka main elok, kita tengok koma lah tanpa dengan kata lagi apa. Lepas tu pagi Isnin ke 8.20 lepas sarapan, ustaz cikgu dengar saya tak tahan. Maknanya orang kata perpindahan manusia daripada alam nyata ini, orang kata alam fana ni ke alam barzah, alam yang kekal abadi semua tu tidak memerlukan masa yang lama sebenarnya. Walaupun kita hidup 50 tahun, 60 tahun, perjalanan tu orang kata terlampau dah ni kita dengar berita, alah senang sangat, simple sangat, tak macam dulu sakit bertahun-tahun kan. Dia jadi penyakit yang kata SMS boleh je mati berlipat. Allah Alam. Sebab tu saya tengok orang kata kita punya bentuk, orang kata kegiatan harian ni sebaiknya cuba mengurangkan masalah dengan manusia, baik hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling baiknya. Kalau ada benda yang berkait dengan manusia, jangan tak boleh buat semua kan. Ada duit ke apa semua begitu, saya bang cepat-cepat pasal apa? Pasal kalau tersangkut tu jadi masalah kita. Kadang-kadang kita dengan Allah baik, dengan manusia tak jadi masalah. Sebab itulah dalam kita belajar pada hari ini, proses doa tu kena minta husnul khatimah, sudah yang baik. Minta syurga kepada Allah, minta jumlah maka tu boleh minta. Bila minta kita ni banyak kali minta syurga dunia tak dapat kan. Kalau syurga perkahwinan tu cerita lain lah kan, dapat asal, tapi tu baru cepat semua tak. Tapi kita nak syurga yang kekal abadi. Okey, baik. Bawa ayat satu. Muka surat dalam 56. 56. Baik. Ia akan memberi bekas dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu dia. Ia akan memberi bekas dengan perbuatan Allah. Kita minta, Allah Ta'ala akan melakukan sesuatu dengan kudrat iradat dia untuk memberi pada kita apa yang kita minta. Okey, faham tak? Jadi, kan, segala apa yang berada pada Allah semuanya rahsia Allah, siapa pun tak tahu. Rezeki kita tak tahu, umur kita tak tahu, kesihatan kita sampai bila kita tak tahu, kan? Semua kita tak tahu lah, kan? Jadi kita minta kepada Allah dalam keadaan mengharapkan ihsan dan rahmat Allah, supaya apa yang kita minta sama macam tertulis di Lauh Mahfuz. Okey. Sebab itulah ketika mana doa malam Syaban, kan? Ya Allah, ya takut, Allahumma in kunta katabatani, ya Allah, jika kau telah tuliskan kepada aku syaqiyyan celaka atau mahruman atau matrudan, semua benda-benda yang tak baik itu, kalimah satu kalimah tu, famullahu, maka padamkanlah ya Allah bifadlika, dengan kelebihanmu, segala syaqawati celaka aku, apa semua benda yang tak baik minta tolong padam. Maka ulama Al-Azhar komen, tapi komen itu tak sampai ke Malaysia. Kalimah tu dia kata famullah tu tak boleh ada kalimah dalam tu dalam doa tu.
Balik sikit tengok dalam Majmu'atul Syarif, Dr. Sulaiman ada tak kalimah famhullahu bi fadlika. Okey, syaqawati wa matrudi wa harmani itu baik-baik macam kalimah famhullah tu. Saya jumpa dengan musyarah saya, dia kata apa? Ubah kalimah tu. Pasal apa? Minta padam apa yang tertulis di dalam mahfuz ada satu kesalahan bagi hamba. Tak boleh. Benda tu dah tetap. Dah tercatat dah. Minta padam tak boleh. Tapi bila saya tanya pada doktor, dia bawa pulang satu hadis yang menyatakan Nabi SAW sebut dengan khaffifillahumma bifadlika, ringankanlah ya Allah dengan kelebihan dan yang ada pada kamu ya Allah. Jika aku ditakdirkan miskin, maka janganlah aku jadi terlalu miskin. Minta kaya tak apa, tapi minta padang tak boleh. Kalau Hatta Imam peka dan sensitif dengan kalimah tu, dia faham, maka dia akan cuba lah. Bila saya cerita kalimah tu di beberapa tempat di Pasar Kedian ni, saya diserang. Diserang macam mana? Ustaz, korang baca lama orang tak boleh. Tak apa, saya kata hak baca lama tak apa, tapi hak salah kena habang. Baca yang kedua. Baca hak betul. Lepas tu saya bawa pula satu kereta photostat setengah A4 ni, doa dia tak sama macam mana pun. A4 tu saya buat dua ada bawa. Saya edarkan kepada jemaah yang tempat saya pengajian Islam Merah dari KTKSU, tak saya salah tempat mana. Yang kita tekong kampung tu, tak lepas kampung tu baju dah. Ustaz, kita nak buat macam mana ni? Baju apa ni? Saya kata, ambil kereta yang saya buat ni balik sekat dalam surah Yasin Majmu'ah Syarif. Yang ada tu. Supaya apa? Orang tengok hal ni yang sebenarnya saya bukan reka sendiri. Saya minta pandangan 3-4 orang pensyarah saya, bolehkah pakai? Kenapa? Satu kejutan kepada saya, bila saya buka ke majalah ada tulis apa? Doa lailatin nisfu Sya'ban yusi'u ila aqidatil islamiyah. Dia kata doa malam nisfu Sya'ban boleh merosakkan akidah. Saya kata tajuk apa dah ni? Saya buka-buka baca dekat dua buka. Kesaraan. Baca-baca dia tengok, oh tang tu dia punya tempat dia. Satu kalimah aja. Minta padam apa yang Allah Taala telah tentukan tak boleh. Tak boleh. Minta ringan, minta lembutkan sikit. Macam tu cerita dia. Kalau tuan-tuan nak balik nak guna apa yang saya cerita ni, tulislah dengan kalimah khafafa. Tulis kalimah sikit-sikit boleh balik. Kalau tulis rubi susah sikit. Khafafa. Kha nah bukan qaf nah. Kha al-kha. Okey. Khafafa. Okey, itu dia punya huruf dia. 3 huruf. Okey. Bagi dia khafif. Hak ujung tu jangan berbaris lagi. Khafa mati di atas khaf, sabdu kan? Khafa fa yang pertama tu tak mati ada sabdu. Okey. Fa yang kedua ada sabdu tu baris bawah. Okey. Fa yang kedua tu dibariskan bawah kalau sambung dengan kalimah Allah. Khaffifillahumma bifadlika. Tu cara dia. Khafifillah. Kalau hak yang mana tak apa tak boleh jauh tulis kat Rumi tak nanti nak kerja saya. KHAFFIFILLL. Tak nanti nak kerja lah. Ustaz tu lagi. Tak apa saya tulis tak apa. Nak itu dia Kita jadi guru cemerlang. Penuntut yang cemerlang, pensyarah yang cemerlang. Penuntut Khafafa Khafifillah. Ummah. Jadi ya. Ubah yang tu aja. Ubah yang tu aja supaya apa? Ringan. Khafifillah. Ringan. Bifadlika tu ada sama dengan apa? Bifadlika tak apa. Bifadlika tu maknanya Rasulullah kan. Kata ni aja. Bukan semua.
Banyak tempat saya pergi bincang ni tajuk ni. Ada yang boleh terima, ada tak boleh terima, kata tak boleh lah ada apa. Minta maaf kacau seperti atas tu. Boleh nak? Okey dah. Dia kata apa betul yang tu doa ni terpakai. Doa tu bukan datang dari Nabi pun. Dah. Ulama garang saja, tapi maknanya bila ulama asal komen, saya merasa terpanggil untuk menyebarkan komen tersebut. Balik buka saat ni, ambil kan, ambil pensel lah, potong ni, kan, lepas tu tulis atas dia ni. Ganti yang baik. Ganti yang ni. InsyaAllah. Khafifillahumma maghfirah. Ya, khafifillahu maghfirah bifadlika. Baik. Tadi itu apa dah? Kan? Satu rendah diri, yang kedua hadir hati, yang ketiga minta dengan sungguh. Lingit dengan Sungguh kan, sebagainya boleh melelehkan air mata tanda kesungguhan kita. Nah, ada lagi tak? Macam mana nak dapat doa yang mustajab? Bersih makanan. Makanan yang halal. Pakaian dan juga hati kita dengan Allah. Dia yang tu doa tu. Makanan dan pakaian. Doa panjang berdeda tapi rezekinya tak halal. Macam mana Allah nak pandang darah daging yang mengangkat tangan doa, dia berjalan darah dia daripada sumber yang haram, pakaian yang haram. Baik, saya nak tanya pandangan lah, orang kata sekadar. Okay. Ada satu hamba Allah kan, bila diminta dia jadi khalifah baca Yasin, dia tak mau jadi khalifah baca Yasin. Orang agak pelik, ustaz, baca Yasin memang sepatutnya ke depan. Dia tak mau. Dekat-dekat setahun dia buat panggil gitu. Apa-apa hai minta tolong kali ikut kita pula. Tak apa, kita pun lama-lama tanya jugalah, kan? Tanya juga dekat kawan kita. Kita tanya lah, Syekh, pasal apa tak mau baca Yasin? Kan? Kenapa dia tak mau jadi khalifah? Dia kata bukan tak mau. Orang yang nak baca Yasin tu tak erti adab baca Quran. Allah Akbar. Dan sebut tu kita nampak sikit dah. Saja nak tengok apa ada baca Quran. Dia kata, kan? Pergi surau baca Quran. Kan? Stokin tak pakai. Kan? Sidau tak nampak kaki. Kan? Itu yang paling nak faham. Kan? Tamat 4 dah kira lah. Dia kata pakaian dah tak pakai jubah masuk surau baca Yasin. Token tak pakai. Token tak pakai. Kan? Tudung pendek. Dia kata tu ngaji Quran tak bagus tu. Kan? Tak ada adab. Dia kata sebab tu bila dia minta boleh, dia kata dengan syarat. Bila ada program baca Yasin untuk semua yang terlibat, dia kata minta pakai tutup. Pakai dia belakang tukang semua. Tak kan? Macam mana kita berlepas sembahyang. Okey? Maka berbunyilah profil macam-macam. Lama ni orang buat tak apa pun, dia seorang je sekali. Cuba apa pandangan orang bagi kita jangan tolak. Ya. Kita fikir betul tak dia abang? Betul. Tu kan? Jadi bila kita nak baca Yasin, minta rahmat Allah, pengampunan Allah, macam mana kita nak baca sedangkan kita berada dalam dosa? Kita cakap tak betul. Yang tu. Tapi sebenarnya perangkat awal dari segi cara bercakap kita yang penting. Cara nak habang tu penting. Macam mana penting? Untuk tarik orang pergi buat kebaikan ni bukan mudah. Kan? Tambah jenis hak sehat walafiat, jenis faksi yang malah dengan lagu ni. Kan? Kita nak ajak dia pergi baca Yasin, nak dengar tazkirah pun ada susah. Kecuali dia dekat suami. Kan? Tak apa, heret bila pergi hang pakai macam apa pakai. Dalam tu habaq dulu tuan-tuan dan puan, sebaik-baiknya kalau kita nak baca Yasin, jagalah ada nutup aurat boleh, tapi dia ni jenis keras sikit. Jenis keras sikit, dia tak ada kira boleh nak baca Yasin dengan syarat pakai tepung semua, tidak kita mau. Tu dia.
Tak apalah tu cara dia. Cara dia kan. Tapi mana-mana rugi sikitlah dengan cara tu. Kok kawan masuk baca Yasin lembut hati. Masa lepas baca Yasin tu kita bagi tazkirah. Biasanya orang lepas baca Quran dia akan tenang, dia kan? Ya, dia akan lembut hati insya-Allah. Baik. Maka apa yang berlaku ke atas kita selepas kita berdoa, maka itu adalah semua kesan daripada perbuatan Allah. Kita pakat-pakat tak tahu result PMI, result SPM, SPM tak tahu. Tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala gelap-gelap sama macam kita minta Alhamdulillah. Ya. Daripada keadaan sakit tiba-tiba minta doa sampai Allah Ta'ala bagi sihat. Ini orang kata apa? Serasi dengan cara rawatan dia, Alhamdulillah sihat. Tu sampai masa Allah Ta'ala nak bagi. Baik. Maka ia memberi manfaat kepada sekalian yang hidup, sama ada diri orang yang berdoa ataupun orang lain. Kita ulang balik. Maka ia memberi manfaat kepada sekalian yang hidup, sama ada diri orang yang berdoa ataupun orang lain, termasuk sekalian orang yang telah mati jika ia berdoa untuk mereka. Ia siapa? Orang yang berdoa. Orang mati tak boleh doa dah. Jadi cerita dia hak yang seterusnya ni, bila kita angkat tangan doa, maka hak yang berdoa pun dapat, dan orang yang kita doa untuk orang lain pun dapat. Sebab tu kita kalau boleh lepas Allahumma, kalau dari segi ringkasnya, Allahumma ghafirli dhunubi, itu paling ringkas, paling hak kita pakai. Kalau tu imam yang kata Allahumma ghafirli, makmum tak dapat. Tak apa, ni cerita individu dulu. Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah bagiku dosa-dosaku. Baru sama wali-walidayya, dan kedua ibu bapa aku. Okey, baik. Kok mana pun kita doa bukan untuk kita saja, diajar untuk sama-sama doakan orang lain. Tok Imam atas khatib baca apa? Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunkanlah bagi setiap muslim muslimat. Dia minta dia seorang tak ada. Siapa yang disebut Islam masuk semua. Sebab itulah disebut sini memberi manfaat kepada sekalian yang hidup. Hak yang hidup pun dapat manfaat juga. Bermakna kalau tiap-tiap masjid baca doa minta ampun 40 orang, 50 orang, 100 orang, 200 orang, amin, masyarakat kampung tu akan jadi makin baik, makin hidup. Pasal apa? Tiap-tiap minggu Tok Imam minta dia ampunkan dosa, dan Tok Imam adalah orang terbaik dalam kampung. Tu dia. Orang selalu angkat tangan minta doa daripada Allah, kan? Tapi kalau ada jenis yang tak boleh main jemaah, masalah. Masalah pasal apa? Lepas tu pergi pula masjid, buat apa? Orang naik sembahyang qabliyah, orang naik sembahyang tahiyatul masjid, dia naik pijak tagak pertama gosok kaki, pijak balik datang imam. Yang tu pun jadi masalah juga. Tok Imam kata barakallah, dia kata sadaqallah. Yang tu kan kesian. Kalau ada berada tempat, sama ada budak-budak remaja orang tua berada tempat ada. Tapi kenapa ni tak ada kot? Kalau ada saat sepanjang kita terima marah. Kan? Tak tahulah ada tak ada. Baik. Jadi manfaatnya untuk orang hidup, sama ada orang berdoa kepada diri dia atau untuk orang lain. Kan, bila kita tengok hak yang terimah, aku ceritalah masjid. Bila kita tengok ada kematian, minta ataupun doa bersyukuran, kita minta tali arwah. Okey. Yang sebaik-baiknya anak dia sendiri yang baca doa. Anak tuari sendiri yang baca doa. Tapi berapa orang anak yang ngapai doa, kan? Dia nak baca doa untuk buat dia tuari sendiri. Berapa tahun sekali? 6 bulan sekali. Dalam tempoh 6 bulan tu, apa dia nak buat? Boleh juga tu. Tiap-tiap kali sebelum bayang macam saya baca doa tadi lah. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Hak tu je pendek, tak gaduh. La ilaha illallah. Habis dia boleh tadi. Duk kaduk tu habis lagi nak agak fikir nak jamu makan. Untuk ayah, untuk mak, untuk tak nenek moyang kita tak payah tunggu kenduri. Bila sahaja kita ada kelaparan, banyak doa. Tapi bagus juga baru itu pun.
Tapi bila kata anak yang paling afdal, kan kata yang paling afdal tu doa anak yang saleh. Ni tok imam yang saleh. Tok imam yang saleh, yang tu yang sayang tu. Sama juga kes. Main jenazah, anak yang afdal jadi imam. Dok, semua pakai package. Ingat kami buka rumah haji pakai package. Oh, banyak semayang jenazah pakai package juga. Dia pergi seketul macam ni, banyak mana nak bagi lah. Dia kacau aku sudah. Lalu dah semua. Okey, baik. Sambung. Termasuk sekalian orang yang telah mati jika ia berdoa untuk mereka. Tadi kita sebut tu semua, kan? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sambung ni. Al ahya'i minhum, yang hidup di kalangan mereka, wal amwat, dan juga yang mati. Allah. Kalau ada doa ni lah dalam doa kita, sepanjang kita boleh sembahyang sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah esok orang lain akan kena doa untuk kita. Allah Taala Maha Kaya, insya-Allah. Kan? Dunia ni akan berganti sedih ganti. Kita budak-budak nak jadi dewasa, nak jadi tua, nak apa semua, lepas tu kita tak ada, sedih ganti. Insya-Allah akan ada. Rajin kita berdoa ke orang, banyaklah Allah Taala akan minta orang kena doa untuk kita. Lebih-lebih lagi hak rajin pergi masjid. Pasal apa? Dia duduk tak kacau orang tak pergi masjid tak kacau, tapi dia minta doa, ya Allah bukalah pintu hati orang main masjid, ilmu, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Harga rumah tu minta apa dak orang masjid? Tak ada. Allahu a'lam. Ya. Nasib baik seorang main pada belakang, seorang main pada depan tak ada. Masuk pada main kita tu ya. Bersangka baik kan. Sebab tu saya kadang-kadang lah kata, bila main kata satu mood yang bagus tu Allah Taala bagi kan. Kita berharaplah orang kata jiran-jiran kita berjalan dengan masjid ni, kalau ada kelapangan Allah Taala bagi hidayah tu main masjid. Kita tahu kalau kita sibuk kerja jauh dan main masjid maghrib isya berbayar. Tak? Kita doa dalam bentuk macam tu. Okey, dan doa boleh memberi mudarat kepada sesiapa yang didoakan ke atasnya. Ni kita kena jaga ni. Satu manfaat, yang kedua mudarat. Okey. Macam mana contoh mudarat? Ada tak orang mendoakan mudarat untuk orang lain? Ada tak? Mungkin. Ada. Ya Allah, kita dengan sebab dia buat apa ni, kita nak hancurkan. Bagilah dia jiwa ya Allah. Itu dia, janganlah. Saya bila tengok doa mudaratan ni, kalau boleh minta untuk musuh dalam keadaan perang tu, mungkin macam kita baca wadammir a'da'aka a'da'ad-din, damir tu musnahkanlah. Kita minta Allah Taala musnahkan kita punya seteru Allah. Wadammir a'da'aka, ni nak habaq bagi pasal apa? Kalau dalam qunut nazilah doa-doa kan, yang kalau tuan-tuan bisa dengar kan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu billahi min syururihim. Allahumma rudda kaidahum fi nuhurihim. Allahumma badil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wa sunna 'alaihim ya rabbal alamin. Hak tamu doa tadi bang, dammir wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikal kafarata wal munafiqin. Itu doa-doa yang kita minta. Boleh kita minta doa dalam keadaan ada ketika kita minta doa bagi hidayah, tapi dalam keadaan dia jadi musuh, kita minta doa kehancuran. Baik. Daripada apa? Ya Allah ya aku bagi daripada Allah. Kalau itu dalam bentuk yang macam-macam, tapi disebut sini wadammir a'da'aka, dan hancurkanlah. Okey? A'da'aka ad-din, hamba-hambaku diseteru pada agama kamu. Itu dia. Boleh. Sebab tu doa sahabat-sahabat ya, ketika mana mereka berada dalam perang ya,
ada kala mereka minta petunjuk kepada takkan Rasulullah minta bagi petunjuk kepada salah satu yang bernama siapa ada dua orang Apa kata? sudah pertamanya Umar Al-Khattab, yang kedua Umar Agung kok. Umar bin Syam. Ya Allah, berilah hidayah kepada dua orang ni dalam keadaan aman